Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang demikian Puan Ainun, Ustazah Ainun, seterusnya dijadikan kuasa menganjur tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu bersua muka. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kuliah kita yang tadabbur siri yang ketiga dalam surah Al-Asr, surah Wal-Asr, di mana surah Al-Asr ini adalah surah yang selalu dibaca khususnya pada waktu asar, sempena kita sembahyang asar, kita membacalah surah Wal-Asri. Begitu juga Wal-Asri ini kita juga selalu baca ketika mana selesainya majlis. Dan kalau dilihat di rumah-rumah, menjadi ayat perhiasan yang digantung di dinding-dinding rumah pun banyak menggunakan surah Wal-Asri. Barangkali disebabkan oleh pendeknya dan sempena Wal-Asri itu sendiri masa yang merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan. Tentu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa, rugi, semua ni kita telah bicarakan dalam siri yang pertama dan siri yang kedua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara pula tentang dua ayat yang terakhir ni. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak rugi ialah orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah Ta'ala susun dalam ayat ini, beriman dulu, amal soleh, kemudian berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kalau dilihat, kita analisis, sebab kita nak tadabbur, kita cuba analisis surah Al-Asri, surah Al-Asr. Yang pertama, keimanan diri seseorang lah. Yang kedua, amal solehnya. Amal soleh ni maksudnya amal individu yang dilakukan oleh seseorang. Tapi rupanya amal individu ini tidak cukup. Dia perlu untuk kita menyebarkan kebenaran. Perlu untuk sebarkan kebenaran. Dan dalam masa sebarkan kebenaran itu perlu ada kesabaran. Barulah tidak rugi menjadi orang Islam. Sebab ayat yang kita bacakan, surah yang kita bacakan, wal asri, demi masa manusia rugi. Macam mana menaklah rugi? Ini 4 item yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam surah wal asri ini. Jadi, berpesan dengan kebenaran. Kita tak cukup menjadi orang yang baik sahaja. Menjadi orang yang baik, semata-mata jadi baik, individu kita jadi baik. Tetapi kita perlu mempunyai sifat ataupun mempunyai pendirian dan sikap mengajak orang jadi baik. Yang disebut sebagai dakwah. Saya dah bicarakan sebelum ini dan khususnya bila sesi dulu sebelum ini tentang siri pemikiran Islam dulu, saya menyebut panjang lebar tentang dakwah. Saya ulang sikit tentang dakwah kat sini sebab dakwah ni berkait dengan konsep kebenaran.
Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita lalu depan tokong Hindu ataupun depan gereja ataupun tokong Buddha, keyakinan kita mereka adalah agama yang salah. Mereka mati di atas agama berkenaan, kesudahan mereka neraka. Kita orang Islam mati dalam keadaan Islam, insya-Allah dalam akidah kita, kita akan selamat di atas muka bumi. Lalu apa yang kita yakin ialah kita perlu, apa yang kita perlu buatlah sekurang-kurangnya dalam hati kita, tersemat dalam hati kita, aku nak sampaikan dakwah Islam kepada mereka dan ada sensitiviti bahawa amalan mereka, perbuatan mereka adalah salah. Ini sensitiviti yang perlu ada dalam hati. Dalam sehari dua ni akan berlakunya perayaan Ponggol. Saya tak ingat bila tarikh ini. Ya. Perayaan Ponggol. Perayaan Ponggol ini dia perayaan yang ada kaitannya dengan agama Hindu. Walaupun dia sekadar masak-masak, masak beras, susu dalam periuk tanah tu. Masak depan rumah, ada yang pokok tebu, simboliknya begitu. Tapi dia ada kaitan dengan kepercayaan yang ada dalam agama Hindu. Dia bukan perayaan budaya, dia ada kepercayaan. Malahan budaya pun ada sedikit-sedikit unsur-unsur kepercayaan. Tapi khususnya kita boleh cakap tentang topik Ponggol ini, berpesan-pesan dengan kebenaran, hati kita meyakini bahawa amalan ini adalah amalan yang khurafat dan kita orang Islam tidaklah boleh untuk join, menyertai acara dan upacara berkenaan. Tak boleh untuk menyertai. Kalau nak masak-masak, buatlah masa lain. Tak adalah nak dikaitkan dengan Ponggol. Tapi bila dikaitkan dengan Ponggol, sebab itu adalah berkaitan dengan ajaran agama. Bila berpesan-pesan dengan kebenaran, hati kita menganggap dan meyakini bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul. Lalu tak cukuplah tuan-tuan puan-puan kita ni jadi baik, pergi masjid, rajin, pergi surau, baca Quran, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, tadabbur dan sebagainya. Sedangkan jiran-jiran kita, masyarakat kita, adik-beradik kita, anak kita, susahkan juga kan nak cakap. Anak kita bagi duit, 1,000 dibagi duit sebulan. Tak 1,000, 500 je sebulan. Dibagi kat kita. Ada 5 orang anak, 100 orang dapat 500 orang. Anak ni mungkin dah dia tak semayang lah contohnya. Ataupun jenis aurat, tak terjaga aurat mereka. Apa sikap dan tindakan kita bila kita ingin mengimplementasikan surah Wal Asri berpesan-pesan dengan kebenaran? Apabila mereka tak semayang, contohnya cucu-cucu tak semayang, anak pun semayang tak jaga, kita tadabbur surah Wal Asri, kita rajin baca Quran, maka berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Bila pesan-pesan dengan kebenaran tu, kita bagi tahu kau orang ni pasal begini kan. Kita bebel, kita marah, kita cakap. Dulu kita dapat 1,000, sekarang dah tak dapat. Ada bagi 500 je. Dah dulu dibagi 500 dah kita cakap bebel banyak sangat. Sudah-sudahnya dia pemalas dengan kita, jarang balik kampung. Bila balik kampung kena bebel. Dia marah. Inilah nilai kebenaran yang perlu dibayar oleh agama, oleh mereka yang menegakkan kebenaran. Kalau tak nak bagi, orang marah, Nabi tak berdakwah. Orang kafir Quraisy kata, tak apa Muhammad, kita kau tim,
Tahun ini kita sembah Tuhan kamu, tahun depan sembah Tuhan kami. Kita kau jangan marah-marah, jangan gaduh-gaduh. Nabi kata tak. Nabi kata tak. Turun ayat Quran, lakum dinukum waliya din, kamu agama kamu, jangan dicampur aduk, tak boleh. Inilah tuan-tuan, perempuan yang berkati Allah. Cakap saya ni mungkin senang. Mungkin saya pun senang nak bercakap, tetapi nak mengimplementasikannya cukup susah. Cukup susah. Tambah pula kalau anak, tambah pula kalau kau cucu, dia tak suka dekat atuk, tak suka dengan Tok Wan dia. Bila kita tegur, bila kita cakap benda-benda yang begini, dan kita dianggap kolot, kita dianggap ke belakang, walau bagaimanapun inilah tuntutan agama supaya kita tak menjadi orang yang okay. Kita baca surah ni hari-hari, bagaimana kita cuba mengimplementasikan. Tak cukup kita jadi baik seorang-seorang, tetapi perlu mengajak orang lain jadi baik. Ini prinsip yang ada pada orang Islam. Sebab itu dia ada dakwah. Dakwah ni bukan mesti jadi ustaz, bukan mesti ceramah, kan? Tuan-tuan, perempuan didik anak-anak suruh dia sembahyang subuh, dakwah lah. Kita je pergi sembahyang subuh, kan? Pergi kuliah subuh bagai, anak tak sembahyang subuh kat rumah. Macam mana? Cucu-cucu kita biarkan tak sembahyang subuh, sedangkan dia dah balik. Kita ni tadabbur, main lagi tadabbur di masjid, di surau, tapi kita tak menjalankan tanggungjawab. Sedangkan itu adalah sunat. Perkara ni adalah wajib berlaku di rumah kita, berlaku di tempat kita, yang di bawah kawalan kita, bukan orang yang di luar, bukan di rumah orang yang di luar kawalan kita, tapi di bawah kawalan kita. Dan sebab itu perkara ini perlu hayati baik-baik supaya kita dapat berpesan-pesan wa tawassaw bil haqqi, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi tak cukup jadi baiklah. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, benda baik ini, benda betul ini tak semua orang suka. Cakap terus terangnya, tak semua orang suka, tak semua orang setuju. Dan dia pun ada pandangan dia pun ada pendirian dia, tak semua orang setuju. Ada banyak sebab, saya sebutkan sebab ni pun saya dah ulang lah sebelum ni dalam tadabbur dalam dulu sebelum ni waktu kita bicarakan tentang siri pemikiran Islam, saya sebutkan perkara ini. Ada 7 sebab, sekurang-kurangnya 7 sebab orang tak nak terima kebenaran. Sombong, dia sombong, payah nak tegur. Kan sekarang ni susah nak tegur orang kan. Nak tegur orang bukan senang. Kita cakap begini, dia cakap begini, adalah macam lah kau pandai sangat. Macam lah kau ni hebat sangat, macam lah kau ni ahli syurga, macam lah kau ni ahli neraka, kan? Sombong. Kenapa tolak kebenaran? Dengki. Dengki. Kenapa dengki? Maklumlah. Tuan-tuan, bila dengki ni maksudnya membutakan kebenaran. Dengki dibutakan kebenaran. Kebaikan yang orang lain buat, dia tak tengok. Keburukan yang orang lain buat, itu yang dia highlightkan. Sedangkan benda buruknya tak payahlah nak cerita. Benda baik yang dia cerita, tapi itulah disebabkan dengki. Maka buta kebenaran. Buta kebenaran disebabkan tertipu dengan hidup dengan dekat dunia ni. Dengan bola, dengan kereta, dengan rumah, dengan TikTok, dengan medsos, dengan fashion, dengan hiburan, macam-macamlah dia tertipu, melarang dengan dunia. Cakap tegur pun tak nak terima. Ini tertipu dengan dunia. Yang keempat, malas. Malas habis cerita lah tuan, cakap pun. Dia tahu malas buat. Malas ni habis cerita, tak tahu lah. Ada orang yang tolak kebenaran, ataupun tak nak menerima kebenaran sebabkan takut ancaman. Ini pun masalah jugalah kan. Kadang-kadang betul juga. Tapi itulah nilai dan harga yang perlu dibayar untuk kebenaran ini. Dia tak tolak kebenaran, tapi nak cakap sekarang itu bergantung kepada iman lah. Sebab itu Nabi sebut iman yang paling kuat dengan tangan, dengan kuasa,
Kemudian kalau tak ada kuasa dengan mulut. Kalau mulut pun tak nak cakap, dalam hati. Wadzalika adhaful iman. Iman yang paling takut orang kata, takut kena buang. Kalau tak kena buang pun takut dipulaukan, ataupun takut dikatakan macam-macam, takut ancaman kan. Pun berlaku juga. Ada yang masalah lain ialah nak tunggu bukti. Nak tunggu bukti, nak tengok dulu betul ke? Betul ke kalau kita laksanakan Islam, kalau kita buat perbankan Islam, kalau kita buat undang-undang jenayah Islam, kalau kita buat apa-apa yang berkaitan dengan Islam, boleh jadi elok. Mana buktinya? Orang Islam, dia kena bekerja membuktikan kebenaran Islam, bukan menanti bukti. Menanti bukti ni orang yang tak kokoh pegangannya kepada agama. Kita yang perlu buktikan kebenaran Islam. Kita yang perlu tonjolkan bila kita sedekah, dia akan dapat balik. Kita yang perlu membuktikan kebenaran ayat Quran. Bila dilaksanakan ekonomi Islam, dengan Islam, taxation dalam Islam, percukaian Islam, apa yang berkaitan dengan Islam lah, semuanya ada kebaikan. Dan kalau dah berlakunya kekurangan, tu kitalah manusia yang kurang. Manusia lah yang mungkin kurang dalam pelaksanaan itu. Maka kita perbaiki sama-sama. Tunjukkan dan buktikan bahawa sebab Islam kata contohnya semayang dapat mencegah kemungkaran. Pergi semayang di masjid, kan? Tampung masjid pun orang curi. Telekong tempat orang perempuan, dia pakai telekong, dia pergi masuk orang perempuan, dia ambil. Kan kalau kita tengok video kan, dia ambilnya dompet, dia ambilnya handbag kan. Banyak macam-macam berlaku. Tapi kita cuba buktikan bahawa pelaksanaan agama ni akan membawa kebaikan kepada manusia. Kita orang Islam buktikan kebenaran Islam. Yang ketujuh, belum sampai masanya. Ni pun hal juga, nanti pencen lah kan. Pokoknya tak sebab pencen. Umur baru 42 kan, tak sebab pencen. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak jadi baik, nak tunggu umur 60 kan, 40 dah qalu, dah mati, dah meninggal dunia. Belum sampai masanya. Kadang-kadang ialah kan, ada orang waktu muda dia happy dan ada, tapi kita bimbang takut tak sampai tua. Tu je. Ramai juga orang yang muda-muda ni meninggal kan. Saya pun boleh tentu, tuan-tuan puan boleh tentu. Tak semestinya orang tua lambat, tak semestinya orang muda. Orang muda ni tak semesti orang tua ni cepat, orang muda lambat, tak mestinya begitu. Mak saya, tuan-tuan perempuan, dia bedridden 4 tahun lebih. 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Yang ziarah dia umur dah 84. 84 lah tahun. Yang yang ziarah dia, kan, ramai yang dah meninggal dunia. Dulu yang ziarah dia orang sihat, sakit, meninggal. Yang sakit, meninggal. Yang sakit terlantar ni 4 tahun ni, kan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah lah, panjang umur. Tapi nak ceritanya, kan, yang sakit terlantar tu tak semestinya pergi dulu. Orang yang sihat, buka-buka, dia pula mati awal. Jadi, kan, menolak kebenaran ini, kita cakap tentang tadi ialah wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr, menolak kebenaran. Maknanya orang yang rugi ialah orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran. Berpesanlah, cakaplah benda-benda yang betul. Memang orang marah tu nak buat macam mana, kan, sabar je lah. Kan? Cumanya perlu ada hikmah dalam menyampaikan. Dan tidak cepat untuk kita menghukum, tak cepat untuk kita react tentang perbuatan dia. Kita kena sabar. Masa yang boleh menentukan. Kita nampak orang tu, kita tak, kau ni jahat lah. Kita jangan sentuh lagi. Mungkin kita ajak minum dulu. Kita ajak macam kita dengan kanak-kanak lah kan. Yang dia jahat. Kadang-kadang dia jahat tu bukan sebab apa. Sebab dia nak tarik perhatian. Kan? Budak-budak kalau jahat-jahat tu kan bukan apa sangat. Kadang-kadang tarik perhatian. Kadang-kadang dia nak tunjukkan sesuatu. Adalah macam-macam sebab, bukan sebab itu kadang-kadang.
Jadi kalau orang tua yang tak semayang, orang yang tak semayang, yang ini kadang-kadang ada, mungkin ada switch yang tertentu yang perlu kita gosek, yang perlu kita sentuh kat mana-mana supaya akhirnya dia boleh jadi baik. Sentuhlah kat mana-mana. Mungkin kita sentuh keluarganya, mungkin kita sentuh hatinya, mungkin kita cakap dengan cakap yang baik, mungkin kita ajak pergi makan, mungkin kita macam-macam lah cara yang kita boleh untuk menyentuh hati seseorang dan tidak lereng kau ni jahat lah. Apa benda kau ni tak boleh cakap macam itu kan. Mungkin sabar. Kan? Dan itulah perlukan kepada kesabaran yang insyaAllah saya akan sentuh dalam kuliah yang akan datang. Pada hari ini saya akan sentuh tentang ini. Tentang apa nama ni. Tentang kebenaran ini. Dan kebenaran ini tuan-tuan perempuan yang mati Allah merupakan datang daripada Tuhan. Kebenaran ini al-haqqu min rabbik, kata Tuhan. Kebenaran datang daripada Allah Ta'ala. Bila berlaku sesuatu yang tak benar, hati kita sepatutnya rasa tak sedap. Rasa tak sedap. Ya. Bila kita bagi duit ke orang, kita bayar, dia bagi kurang. Ataupun dia bagi lebih. Bagi kurang tu memanglah kita minta, dia bagi lebih. Kita kena bagi balik. Sebab itu bukan hak kita. Kita bagi RM10, benda tu harganya RM4, dia bagi baki RM8 lebih. Kita pun sapu lah bawa balik. Untung kan? Tapi bab kebenaran ini, bagi orang yang Islam, dia pula ada sensitivity. Tak boleh, dia kena harap, tak boleh. Bagi orang yang tak ada sensitivity, dia selamba je. Kalau tak cukup, memanglah dia minta sebab tak cukup. Sebab merugikan dia. Tapi kalau menguntungkan dia dapat lebih, dibagi ke tak? Jadi inilah nilai kebenaran yang sensitivity yang perlu ada pada kita orang Islam. Yang perlu untuk kita hayati sama-sama supaya kita tak menjadi orang yang rugi. Tuan-tuan yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak dapat nak lama pada pagi ini. Kalau ada apa-apa tuan-tuan ada persoalan ke apa ke berkaitan dengan topik kebenaran ni, saya sedia untuk respon kalau ada satu dua soalan kalau ada. Silakan. Siapa-siapa yang ada soalan ke apa ke nak ditanya tentang wal asri atau apa-apalah yang berkaitan. Mungkin dah jelas Ustaz. Tak ada soalan. Okey, tak apa. Tak mahu saya terpaksa keluar pukul 9 sebab Okey, baik. Okay, Ustaz, kiranya ni yang last kita tahu debu Ustaz kan? InsyaAllah kita akan masuk surah yang lain pula. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Faizal atas kesediaan berkongsi ilmu tadabbur surah Al-Asr ini. Semoga ianya sedikit sebanyaklah memberikan kita kefahaman dalam memahami syariat ini melalui keputusan tadabbur ini dengan mengenai masa itu. Dan semoga Allah SWT kabulkan amal-amal kita, moga dicerahkan hati kita untuk menerima panduan dari Al-Quran ini yang dapat membawa kita ke syurganya kelak, insyaAllah. Dan terima kasih kepada para penasihat program ini, kepada penyumbang, dan moga dapat diteruskan sumbangan ini demi kesinambungan majlis-majlis ilmu seperti ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Ustaz, kita tutup dan tangguhkan dahulu sebab program ini, tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz. Jumpa lagi. Nun, Sama. Jumpa lagi kita. Ya. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Sama.